Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya kepada kamu semua. Okey, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk topik yang baru iaitu bab 8 kebijaksanaan raja dan pembesar Melayu menangani cabaran barat. Okey, pada hari ini kita akan tengok pada subtopik 81, reaksi pemerintah negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan barat. Okey, apa yang pihak barat lakukan? Jom kita tengok. Okey, pertama sekali kita akan berkena pengenalan. Okey, kita tengok penguasaan pihak British ke negeri Melayu Utara didorong oleh perkembangan politik yang di kawasan serantau yang melibatkan persaingan kuasa barat. Okey, terutamanya persaingan kuasa barat antara British dan Perancis lah pada ketika tu. Okey, usaha British menubuhkan kuasa ke negeri Melayu Utara ni berjaya disebabkan oleh perjanjian Bangkok pada tahun 1909 ataupun pada Mac 1909. Okey, so mostly penguasaan British ni dipengaruhi oleh politik serantau di antara sesama kuasa barat yang bersaing untuk memperkuat kuasa mereka, dan usaha British ni berjaya disebabkan oleh perjanjian Bangkok 1909. Okey, kita akan tengok dengan lagi detail . Alright, yang pertama kita akan tengok protokol sepadan perjanjian Bangkok Mac 1909. Okey, kita akan tengok isi kandungan protokol sepadan perjanjian Bangkok ni. Okey, tengok isi kandungan yang pertama. Garis sepadan berasaskan legeh dan lembah sungai. Okey, sepadan ditentukan antara Siam dan juga Tanah Melayu pada ketika itu adalah berdasarkan legeh ataupun lembah sungai. Okey, lembah sungai tu menentukan kat mana sepadan di antara Siam dan juga Tanah Melayu. Okey. Seterusnya bermula dari utara muara Sungai Perlis di sebelah barat. Okey, dia start daripada utara muara Sungai Perlis di sebelah barat. Okey, dan dia tamat di muara Sungai Tabal di sebelah timur. Okey. So, selain itu, Pulau Langkawi dan pulau di bahagian selatan telah menjadi kepunyaan British. Iaitu Pulau Teruntau dan pulau di bahagian utara menjadi milik Siam. Okey, so Langkawi dan semua pulau di bahagian selatan jadi hak milik British, dan pulau di bahagian utara menjadi hak milik Siam. Okey, ini disebabkan oleh penentuan garis sepadan yang berasaskan lembah sungai, mula daripada utara muara Sungai Perlis dan berakhir di Sungai Tabal di sebelah timur. So, telah terbahaginya pulau-pulau ini kepada pihak masing-masing, iaitu Pulau Langkawi dan pulau di bahagian selatan kepada British, dan pulau di bahagian utara menjadi milik Siam. Okey, ini adalah isi kandungan protokol sepadan perjanjian Bangkok Mac 1909. Okey, semua. Alright, so kita akan tengok reaksi pemerintah Melayu Utara. Okey, negeri pertama kita akan tengok adalah negeri Indera Kayangan, iaitu negeri Perlis. Okey, reaksi pemerintah Perlis. Okey, berdasarkan protokol sepadan perjanjian Bangkok 1909, okey, Perlis telah hilang wilayah Pujuh yang terletak di sebelah utara Sungai Perlis kepada Siam. Okey, seperti kita tengok tadi, isi kandungan tadi di mana sepadan ini bermula daripada utara muara di Sungai Perlis. So, macam saya isi kandungan tadi, semua pulau di sebelah utara menjadi milik Siam. Okey, so oleh itu, berdasarkan perjanjian Bangkok ni, Perlis hilang wilayah Pujuh yang letak di sebelah utara kepada Siam. Sebab wilayah Pujuh ni ada kat belah utara. So, based on perjanjian, dia menjadi milik pihak Siam. Okey, so apa yang berlaku? Apa reaksi pemerintah Perlis time tu? Okey, so Raja Syed Alwi Jamalulai bantah tindakan Siam mengambil wilayah Pujuh dan dimasukkan ke dalam wilayah Sentul. Okey, of course lah, Raja Syed Alwi ni dia memang tak puas hati lah dengan tindakan Siam ni, so dia membantah. Okey, so wilayah Pujuh ni sepatutnya menjadi bahagian daripada Perlis kerana sebelum itu Pujuh ditadbir oleh kerajaan Perlis melalui penghulu Kuala Perlis. Okey, sebab apa dibantah? Pertama sebab wilayah Pujuh ni kena masuk dalam wilayah Sentul. Sebab wilayah Pujuh ni sebelumnya dia menjadi milik Perlis sebab kerajaan Perlis kawal wilayah Pujuh atau takbir wilayah Pujuh ni melalui penghulu kat Kuala Perlis. So ini adalah reaksi pemerintah Perlis. Okey. So seterusnya kita tengok kepada Kedah, iaitu Kedah Darul Aman, reaksi pemerintah Kedah. Okey, Sultan Abdul Hamid Halim Shah berasa tersinggung kerana tidak dapat berunding perihal negeri Baginda. Okey, Sultan Abdul Hamid Halim Shah, of course dia terasa sebab dia tak apa nak berunding berkenaan dengan negeri kesayangan dia sendiri. Okey, so based on protokol sepadan perjanjian Bangkok 1909, okey, Kedah hilang
Sadau, Setul, Pulau Terutau, Butang dan pulau-pulau sekitarnya kepada Siam. Okey, sebab apa? Sebab dia terletak di sebelah utara. So dia menjadi milik Siam. Okey, Sultan Abdul Hamid Shah menegaskan sepadan baru di antara kerajaan Siam ni harus ditentukan mengikut kriteria sepadan yang sedia ada. Okey, Sultan Abdul Hamid ni tak setuju dengan penentuan sepadan melalui kriteria Bangkok, perjanjian Bangkok 1909 sebab ia hanya ditentukan melalui lembah sungai. So sangat tak adil. So apa yang Sultan Abdul Hamid ni nak, dia nak pastikan sepadan ni sepatutnya ditentukan mengikut kriteria yang sedia ada, iaitu adil kepada dua belah pihak. Alright. So baginda amat muka, iaitu amat sedih dan kecewa sehingga menyatakan dia tak akan maafkan pihak yang menjual negeri Kedah ni. Okay, dia memang Sultan Abdul Hamid ni memang dah kecewa gila sampai dia tak nak maafkan siapa yang jual negeri Kedah ni. Okay, so ni reaksi pemerintah Kedah. Okay, so kita tengok kepada negeri seterusnya, iaitu negeri Terengganu, reaksi pemerintah Terengganu. Okay, kita tengok perjanjian Bangkok tidak dapat diterima sama sekali oleh pelbagai pihak di Terengganu, terutamanya dalam kalangan sultan, ulama dan pembesar. Okay, sebab apa kita tengok Sultan Zainal Abidin ketiga mengecam tindakan Siam menyerahkan Terengganu kepada British tanpa pengetahuan baginda dan mempertahankan kedaulatan negeri. Okay, of course Sultan Zainal Abidin ketiga ni dia memang kecam tindakan British tiba-tiba sebab dia serahkan Terengganu ni kepada pihak British tanpa memberitahu baginda dan mempertahankan kedaulatan negerinya. Sebab dia sebab pihak Siam ni dia bagi je Terengganu kat British tanpa inform kepada Sultan Zainal Abidin ketika ni. So of course lah akan menyebabkan Sultan Zainal Abidin ni marah. Alright. So baginda menegaskan bahawa Siam tidak mempunyai sebarang hak ke atas Terengganu. Okey, itu apa yang Sultan Zainal Abidin ketiga tegaskan. Okey, Siam tak ada hak ke atas Terengganu. Dia tak ada hak nak buat macam tu. Okey. So baginda mengulangi kenyataan bahawa penghantaran bunga emas bukan menandakan Terengganu adalah jajahan Siam tapi sebagai tanda persahabatan. Okey, so baginda ni ataupun Sultan Zainal Abidin ketiga ni dia bagi tahu yang penghantaran bunga emas ke negeri Siam tu bukan nak tunjukkan bahawa Terengganu ni adalah negeri ataupun negeri jajahan Siam, tapi sebenarnya sebagai tanda persahabatan. So macam apa, Siam ni salah faham sebab Terengganu hantar bunga emas tu kepada mereka. So dia orang ingat yang Terengganu ni negeri jajahan dia orang. Padahal itu adalah sebagai tanda persahabatan. Okey, so ini yang apa yang Siam fikir lah, memang tak nice lah. Right. So baginda mengumpulkan bantahan kepada Gubernur Negeri Selat pada 24 Mei 1909. Of course lah, Sultan Zainal Abidin ketiga ni akan buat bantahan. So dia buat bantahan kepada Gubernur Negeri Selat pada 24 Mei 1909. Okay, seterusnya kita akan tengok reaksi pemerintah Kelantan. Okay, JS Mason dan wakil Siam datang ke Kota Baru untuk menghadap Sultan Muhammad keempat untuk memaklumkan persetujuan antara Siam dan British melalui perjanjian Bangkok 1909. So JS Mason ni itu wakil pada British dan seorang wakil daripada Siam telah datang ke Kota Baru untuk berhadap Sultan Muhammad keempat untuk bagi tahu kepada Sultan Siam dan British telah setuju melalui perjanjian Bangkok 1909. So dalam pertemuan sejuk, Sultan Muhammad keempat dia tolak perjanjian berkenaan. Of course dia akan tolak sebab memang tak adil langsung. So Sultan Muhammad keempat ni dia kecewa dengan tindakan British yang menyerahkan wilayah Tabal, iaitu daerah di Kelantan yang dihuni kira-kira 15,000 orang Melayu kepada Siam. Of course Sultan Muhammad keempat ni akan kecewa sebab British senang-senang je serahkan wilayah Tabal tu kepada Siam. Dalam wilayah Tabal tu ada penduduk orang Melayu sebanyak 15,000 orang. So memang sangat tak adil dan memang sangat tak puas hati kepada siapa saja yang menjadi ketua ataupun sultan kepada ketika tu. Memang tak adil langsung. Alright. So far okay. Alright, selanjutnya kita akan tengok kebijaksanaan pemerintah Johor. Okay. Okay, kita akan tengok macam mana pemerintah Johor pada ketika itu Temenggong dan Ibrahim dia menangani situasi ini. Okay, kita tengok kewibawaan dia daripada tahun 1825 hingga 1862. Okey, apa yang dia buat pertama sekali? Okey, kebijaksanaan yang pertama adalah menjamin keselamatan pengairan negara. Okey, apa yang dia buat? Okey, untuk memastikan pengairan Johor dan Seberang selamat untuk perdagangan. Okey, so dia menjaminkan keselamatan perairan negeri dia untuk pastikan perairan Johor dan Singapura ni selamat untuk tujuan perdagangan. Okey, so dia jaga sepadan ataupun keselamatan dekat kawasan perairan tu. Okey. So Sultan ataupun Temenggong dan Ibrahim ni telah mendapat hadiah pedang keemasan daripada Ratu Victoria sebagai tanda hargai yang sebelah mewujudkan keamanan perairan. Okey. So setelah Temenggong dan Ibrahim ni dia telah kawal keselamatan dekat perairan ni, dia telah dapat hadiah daripada Ratu Victoria
Okey, sebagai tanda menghargai usaha dia untuk mengawal keamanan dekat pengairan tersebut. Okey, seterusnya yang kedua, mengasaskan Bandar Iskandar Puteri. Alright. So, apa yang dia buat adalah dia memindahkan pusat pentadbiran Johor dari Teluk Belanga, Singapura ke Tanjung Puteri untuk mengelakkan tekanan British di Singapura. Okey, so ini apa yang Temenggong Dek Ibrahim buat. Dia pindahkan pusat pentadbiran British yang semua itu daripada Teluk Belanga Singapura ke Tanjung Puteri untuk mengelakkan tekanan daripada British. Okey. So seterusnya dia mengistilahkan Tanjung Puteri sebagai ibu negeri Johor dan dinamakan sebagai Iskandar Puteri. Okey, so bandar Iskandar Puteri ni still ada sampai sekarang ada, and pada saya memang satu bandar yang sangat cantik. Okey, sampai zaman sekarang ni. Okey, banyak ada event-event sukan semua buat kat Iskandar Puteri kalau kat Johor. So kamu boleh tengok dekat internet. Okey, so ni antara kebijaksanaan Temenggong Ibrahim merasakan Bandar Iskandar Puteri dengan memindahkan pusat pentadbiran Johor dekat Teluk Belanga ke Tanjung Puteri untuk elakkan tekanan British. Okey, kewibawaan ni atau kebijaksanaan dia yang seterusnya adalah memodenkan pentadbiran negeri. Okey, dia memodenkan sistem pentadbiran negeri Johor ni. Dengan bagaimana dia dengan mempelopori birokrasi moden dan juga sistem tradisional diperkukuhkan dengan unsur baharu dari barat ke dalam sistem pentadbiran seperti pendidikan model. So apa yang Temenggong Dek Ibrahim buat ni, dia cuba untuk memajukan pentadbiran negeri ni dengan cara mempelopori ataupun menceburi birokrasi moden, okey, iaitu dengan cara yang mengikut zaman pada itu, dan juga sistem tradisional ini diperkukuhkan dengan unsur baru daripada barat. Okey, dicampurkan sistem tradisional ni dengan unsur daripada barat ke dalam sistem pentadbiran seperti pendidikan moden. Okey, so dicampur. Sistem tradisional ni dia upgrade kan dengan campur daripada separuh daripada unsur-unsur barat untuk jadi seperti pendidikan moden. Okey, nak kukuhkan lagi pentadbiran negeri dia. Okey, so seterusnya kita tengok kewibawaan yang seterusnya adalah memperkenalkan sistem Kangcu. Okey, sebab apa? Okey, dan macam mana? Okey, apa yang dia buat adalah dia menggalakkan kemasukan orang Cina untuk mengusahakan tanaman gambir dan lada hitam. Okey, so dia galakkan kemasukan orang Cina ke tanah Melayu untuk tambahkan usaha tanaman gambir dan lada hitam. Okey, pada tahun 1860 pula, Johor telah menjadi pengeluar gambir dan lada hitam yang terkemuka di alam Melayu. Okey, pada tahun 1860 ni, diorang jadi sangat besar dan berjaya sehingga dikenali sebagai pengeluar terkemuka di alam Melayu untuk gambir dan lada hitam. Dan akhir sekali kewibawaan beliau ialah mengeksploitasi hasil hutan. Okey, so apa yang dia buat? Dia menghasilkan hasil hutan terutama getah pencen untuk dijual kepada pedagang British. Okey, so dia gunakan sebab mungkinlah hasil hutan yang dapat. Antaranya mengeluarkan hasil hutan yang penting iaitu getah pencen. Okey, dia keluarkan getah tu dan dijual kepada pedagang daripada British. Okey, sebab dekat negara sana tak ada. Dekat tanah Melayu dia ada waktu ketika itu. Alright. So, seterusnya perdagangan getah pencen ini menguntungkan sehingga Temenggong mengistilahkan sebagai monopoli Johor. So, hasil penjualan ataupun perdagangan getah pencen ini memang sangat menguntungkan sehingga Temenggong mengistilahkan sebagai monopoli Johor. Okey, memang sangat menguntungkan sehingga dia boleh mengistilahkan Temenggong ataupun perdagangan tersebut sebagai monopoli Johor. Alright. So ini antara kebijaksanaan pemerintah Johor ketika itu iaitu Temenggong Dek Ibrahim, iaitu pertama menjamin keselamatan negeri, menghasilkan Bandar Iskandar Puteri, memodenkan pentadbiran negeri, memperkenalkan sistem Kangcu dan mengeksploitasi hasil hutan. Baik semua. Alright, so itu saja untuk tajuk kita pada hari ini iaitu subtopik bab 8 iaitu subtopik 8.1. Alright, reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor. Alright, so itu saja daripada saya. Pastikan kamu buat soalan yang telah saya sediakan di Google Form dan submit. Alright. So, kalau ada beberapa soalan boleh tanya saya. Kalau segan nak tanya kat group, PM je saya. Alright. So, jumpa lagi untuk next class. Bye bye. Assalamualaikum.